Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan belajar la linafyil jins. Okey. La ni dia tak akan la ni dia beramal seperti inna, tetapi la ni kadang-kadang dia tak beramal. Dia tak beramal seperti amalan inna. Bila tak cukup syarat. Syarat untuk la ni nak beramal seperti inna kena cukup 3 syarat. Bila ada 3 syarat ni, maka sempurnalah dia boleh beramal seperti mana inna. Apa dia? Yang pertama, lepas la dia kena isim, tapi isim tadi mesti nakirah. Okey? Kalau ma'rifah ada alif lam, maka tak jadi dia tak boleh untuk jadi la linafyil jinsi. Yang keduanya, la isim dia naklah bersambung dengan la tu, tak boleh ada pemisahan apa-apa, kena mubasyarah, tak boleh dipisahkan dengan apa-apa pemisahan. Lepas la, contoh la rajula fil masjidi, makna tak boleh la rajula sebelum rajula tu ada apa-apa perkataan, tak boleh. Dia mesti direct. Lepas la, isim la mesti mansub bari fathah dan tidak dipisahkan dengan apa-apa perkataan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, la tadi tidaklah disertai dengan huruf jar. Jangan bila rajulin. Bila huruf jar sebelum la maksudnya. Okey, kita ulang sekali lagi. La linafyil jinsi, bila mana sempurna 3 syarat, barulah dia boleh beramal seperti mana inna. Maksud beramal seperti inna ni, maksudnya dia menasabkan isim, merafa'kan khabar. Yang pertama, isim tu mesti nakirah, isim la tu. Contoh la rajula fil masjidi, tidak ada lelaki dalam masjid. Rajula mestilah baris atas, dia isim nakirah. Syarat dia mesti isim nakirah. Syarat yang kedua, la dengan rajula tu tak ada apa-apa pemisahan. Dan syarat yang ketiga, tidak boleh disertai dengan mana-mana huruf jar sebelum daripada la. Tak boleh bila, tak boleh. Min la kita pun tak boleh. Kemudian kita lihat lagi isim la. Isim la dinasabkan apabila dia diidhafahkan ataupun syabihan bil mudhaf. Contohnya la fa'ila khairin, bila di mudhaf, diidhafahkan la fa'ila khairin, makna bila dia macam munada juga, la fa'ila khairin, dia jadi mudhafun ilaih, makna dibaris fathahkan dia. Boleh, tak jadi masalah. Kemudian jadilah isim la tu mabni ala ma yunsabu alaihi, apa yang dinasabkan ke atasnya, idza lam yakun mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Makna isim la mestilah dia tu mabni. Itu pun sekiranya isim la tadi tidak diidhafahkan. Dia tak diidhafahkan. Contohnya la fa'ila khairin, tu idhafah, fa'ila mudhaf, khairin mudhafun ilaih. Tapi kalau la rajula, dia tak ada mudhafun ilaih, maka pada ketika itu dia jadi mabni. Dia akan jadi mabni. Kemudian kita lihat lagi la rajula fid dari, contoh dia kata isim la itu mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin. La haula wala quwwata illa billah. La haula, sebab apa haula? Sebab dia isim la yang mabni ala al-fathi. Okey, mabni ala al-fathi. Kalau la fallahaini, la fallahina mutahavinun, fallahin adalah isim la mabni ala al-ya, sebab dia fi mahalli nasab, fi mahalli nasbin, sebab dia jamak muzakkar salim. Tetap dia kita panggil adakah dia mabni ataupun tidak, isim la dia tetap mabni sebab dia bukan idhafah. Okey, boleh. Kemudian kita lihat
Apabila isim la tadi ma'rifah, maka tak boleh beramal seperti inna, maka dilarangkan amalan dia, makna diabaikan. Diabaikan amalan dia. Tak boleh beramal lah maksudnya. Walazimat tikraruha. Contoh la al-qawmu qawma, walal a'wanu a'wanu a'wana. La tu adalah harfun nafi. Al-qawm mubtada' marfu' bidhammah. Jadi dia akan jadi marfu', tak jadi mansub lagi sebab jadi mubtada'. Qawma, qawmi bukan qawma. Makna lal qawmu qawmi walal a'wanu a'wani. Tiadalah kaum itu kaum aku, dan tiadalah penolong-penolong itu penolong aku. Jadi maksudnya al-qawmu jadi mubtada', dia kena marfu', qaumi jadi khabar kepada mubtada'. Jadi di sini tak boleh kita kata lal qauma, tak boleh, sebab dia ada alif lam, tak boleh, tak beramal lah. Idza dakhala ala la harfu jar jurra ma ba'daha wa asbahat la zaidah li mujarradin nafyi. Contoh yataqaddam al-jund bila khaufin. Yataqaddamul jundi, iaitu telah kita telah majulah tentera, bila khaufin, tanpa ketakutan. Bila. Jadi bila tu al-ba' huruf jar, la tu harfu nafyin zaidin. La tu jadi apa? Jadi dia huruf nafi yang zaid. Khaufin jadi majrur. Jadi maksudnya bila mana sebelum daripada la ada huruf jar, maka la tu adalah zaidah. Khaufin itu jadi dia adalah mudhafun ilaihi. Bukan mudhafun, dia jadi majrur. Jadi tak beramal. Tidak beramal seperti inna lagi. Apabila dipisahkan antara la dan juga isimnya, maka bi ayyi fasil algha amal ulghiya amaluha, maka dilarangkan, iaitu dilarang maksudnya tidak beramal. Contoh la ghaula, tapi kita pisahkan la ghaula tu isim la, tapi kita pisahkan la dengan isim dia dengan letak fiha. La fiha ghaulun. La tu huruf nafi. La itu adalah huruf nafi, fiha jar majrur. Kemudian ghaulun adalah mubtada' muakhar, kerana fiha itu adalah khabar muqaddam. Okey. Jadi dia dah tak jadi beramal seperti inna lagi. Tak beramal seperti inna lagi sebab dia telah tak cukup 3 syarat yang kita bincangkan tadi. Harus hazafkan khabar la an-nafiyah, khabar la li nafyil jinsi, apabila difahami maksudnya, difahami. Contoh al-ilmu wala syakka asasun nahdah. Ay la syakka fi dhalik. Jadi maksudnya al-ilmu, ilmu wala syakka, tanpa syak lagi. Mana dia punya khabar dia, isim dia asasun nahdati. Mana khabar dia? Khabar dia sebelum daripada asasun nahdah, iaitu fi dhalik. La syakka fi dhalika asasun nahdati, iaitu dihazafkan khabar la. Tak apa, boleh. Yang penting kita faham maksud dia. Seterusnya ada apa soalan Ustaz? Apa beza la? Apa beza la beramal seperti inna dan la beramal seperti kana? Tak, la ni dekat sini tulis beramal seperti inna. Ustaz keliru nahu patih ni. Sebab dia bubuh dua-dua, dia keliru. Kemudian fakta hanya satu baris. Satu baris dia fakta. Kemudian dia mengumpulkan boleh beramal seperti inna dan juga kana, keliru. Jadi maknanya tak perlulah kita ambil kana, kita ambil beramal seperti inna sahaja. Tak perlu beramal seperti kana. Okey. Sebab huraian tak mencukupi. Jadi kita tak boleh nak hurai. Tapi inna fakta dia lengkap. Kemudian ada lagi tattasil bil qawaid al muta'alliqah bila an-nafiyah lil jinsi sirah la siyama. Ada satu lagi dipanggil la, tapi dia berhubung dengan siyama, la siyama. La siyama ni
maksudnya especially lah, terutamanya. Terutama. Contohnya uhibbu al-fakihata. Aku suka buah. Wala siyama al-burtuqal. Jadi bukan makna dia tak suka burtuqal tu makna apa? Apple lah. Burtuqal apple. Burtuqal apple ke limau? Tufah. Lebih kurang tu lah. Tengok balik. Jadi dekat sini uhibbul fakihah. Aku suka buah la siyamal burtuqal. Bukan makna aku tak suka burtuqal, tapi terutamanya burtuqal yang paling aku suka. Itu terjemahan dia. Jadi wa yakunul isim alladhi yali la siyama. Jadilah isim yang mana mengiringi la siyama tu marfu'. Isim yang mengiringi la siyama marfu' ataupun majrur, kama yakunu mansuban idza kana nakira. Wa tu'rab la siyama wa ma ba'daha, dan juga di i'rab la siyama dan juga apa selepas kita akan seperti akan datang. Kita tengok la siyama lepas dia boleh dua. La siyama ni lepas dia boleh dua, sama ada berbaris atas boleh, bukan baris atas, baris bawah boleh, baris depan pun boleh. Dua-dua boleh, tak jadi masalah. Okey. Sekejap, dia hilang. Kena buka balik muka surat 63. Boleh Syahir? Ada apa-apa soalan? Farhan? Syahir? Boleh kemukakan kat ruang komen kalau tak faham. Ini label 4-nya 63. Kita tengok mengenai dengan la siyama. La siyama bukan la tu nafi, tapi la siyama maksudnya terjemah dia terutamanya. Bila sebut terutama, lepas dia ada isim, boleh baris bawah, boleh baris dhammah, boleh. Okey. Lagi apa lagi? La, kita tengok la nafi, li nafi al-jinsi. Siya tu isim la yang mansub dengan fathah, li'annahu mudhaf. Sebab apa dia mansub dengan fathah? Sebab dia mudhaf. Khabar la dihazafkan wujuban wajib, taqdiruhu mawjud. Makna la siya mawjud, la siya mawjudun. Itu asal dia. Ma bagi dia 3 keadaan. Ini mengenai dengan ma pula. Ada 3 keadaan. Imma an takuna zaidah. Ma ni ada kala jadi zaidah. Wa fi hadhil halah yakunul isim al-waqi' ba'da la siyama majruran. Jadi maksudnya ma bagi dia ada 3 situasi lah. Sama ada ma ini jadilah zaidah. Pada situasi ini yakunul isim, isim yang berlaku selepas daripada la siyama mestilah majrur. Contohnya al-burtuqali bi'atibarihi mudhafan ila siya. Sebab apa? Diidhafahkan kepada siya, siyama. Jadi ma tu kita panggil dia ma zaidah, tak ada apa-apa. La siyama maksudnya la siyama, siya itu kita panggil isim la. Ma i'rab apa ma? Ma itu zaidah, tak ada apa-apa. Jadi selepas daripada ma ada isim, isim tersebut mestilah baris bawah jadi majrur. Boleh La siyama tu ada terjemah sendiri ke? La siyama maksudnya terutama, especially. Buat masa ni tak ada. Okey. Itu je mengenai dengan pengajian hari ni. Kita dah selesai 2, iaitu munada dan juga la. Muzakarah. Korang boleh muzakarah sama sendiri lah melalui WhatsApp dan sebagainya. Muzakarah 5 minit. Habis lah. Habis pakai ni aja. So dia muzakarah. Muzakarah Ni lepas tu bagi tahu kena dah berapa muka surat ni. Kemudian 7 kali jangan 8, jangan dilupakan mak surat pagi petang.
50 Dan muka juga 50 kena ulang. jangan dilupakan juga apa dia? Satu hari 7 muka Satu surat. satu solat satu page, satu muka surat. Perlu Terjemah. dibaca terjemahan dan juga ayat Quran. Kalau tak buat kena dah 50 muka surat ni kena khatam, kita nak khatam. Okey, nanti kita Kita akan nak khatam. Jawab. balik tapi tak akan terus sambung. Kalau boleh hafalkan semua tu apa nama? Bagi habiskan bacaan semua lah. Habis kita Bagi habis satu hari makna ada 7 muka surat. Kalau boleh habis semua lagi bagus. Jadi Balik. buatkan ringkasan dia. Nanti kita akan tanya ringkasan. Ha. Setiap page tu kita akan tanya ringkasan yang mudah-mudah. Okey? Kata nak khatam ni tak sempat nak khatam. Lagi ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, cukup. Setakat ni nanti kita sambung lagi lah. Tapi level 4 ni dah cukup terang dah rasanya, bahagian munada dan juga isim lah. Okey. Tak ada apa-apa soalan lagi Tutuplah majlis kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambung yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung yang tadi, yumkinuna an nudrik al-farq baina an-nakirah maqsudah wa nakirah ghairul maqsudah idza tasawwarna syakhsan yastaghis. Jadi mungkin kita dapat bezakan dekat sini, dia kata nakirah yang maqsudah dengan nakirah yang ghairul maqsudah. Bila mana kita gambarkan seseorang yang minta tolong, sekiranya di depan kita seorang lelaki, wa huwa yaqsuduhu bin nida' fa innahu yaqul ya rajul anqidhni. Jadi mana kita perlukan bantuan, terjatuh dalam longkang, kita perlukan bantuan, maka kita kata ya rajul. Ramai orang lelaki situ, kita tak tahu lelaki mana satu, yang mana lelaki yang boleh bantu kita, tolonglah. Jadi ya rajul anqidhni, selamatkan aku. Jadi itu kita panggil nakirah ghairu maqsudah. Tapi kalau kat situ yang ada seorang laki-laki je, jadi kita panggil wahai laki-laki tolong aku. Jadi itu nakirah maqsudah. Okey. Kalau nakirah maqsudah jadi ya rajulu, kalau nakirah ghairu maqsudah jadi ya rajula. Itu perbezaan dia lah. Kemudian kita tengok lagi mengenai dengan apa nama nakirah, mengenai dengan huruf harfun nida ataupun munada ni. Ada yang berbentuk wa, harfun nida wa. Tapi wa ni kita perlu tahu, wa ni sebenarnya maksudnya untuk ratapan. Ratapan wa ra'sah, dalam hadis kan wa ra'sah, mana aduhai sakit kepalaku. Jadi itu semua bukan bentuk panggil, tapi sebagai rintihan. Itu pun termasuk harfun nida juga. Jadi itulah habis mengenai perkara yang kita bincangkan, iaitu harfun nida. Kemudian sekarang kita tengok contoh Quran. Contoh Quran banyak mengenai harfun nida ni. Contoh dia apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa. Ya ayyatuha an-nafsu. Sebab apa dia letakkan nafsu? Sebab dia adalah, kita panggil dia mufrad. Okey, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi bila mana dia mufrad, maka perlulah, bukan jumlah, perlulah diletakkan baris depan. Contoh dalam Quran Lagi apa lagi? Contoh dalam Quran. Contoh dalam Quran, ya ayyuhan nasu. Sebab apa ada alif lam? Sebab apa berdammah an-nasu? Kerana an-nasu ni kita panggil nakirah maqsudah, manusia yang kita khususkan. Wahai manusia yang mempunyai akal, sembahlah Allah Ta'ala. Maksud di sini kita panggil nakirah maqsudah. Sebab tu baris kita panggil baris apa? Baris marfu' dhammah.
Itu antara contoh dalam Quran lah. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, tinggalkan di ruangan komen Ini level 4 punya pengajian. Okey. Kemudian yulahid. Kita perhatikan apabila di alam ataupun nakirah maqsudah, yang mana dia isim mufrad, nakirah maqsudah yang berbentuk isim mufrad, maka dibina di atas dhammah. Wala yunawwan, tak boleh ditanwinkan, kerana isim yang dibina, isim mabni la yunawwan, tidak boleh ditanwinkan. Maka sebab itu kita kata ya aliyu ya muhammadu, walaysa ya aliyun ya muhammadun. Tak boleh. Kita tak boleh untuk kita letakkan alif lam, untuk kita tanwinkan dia. Sebab apa tak boleh tanwin? Kerana isim mabni tak boleh ditanwinkan. Itu kaedah penting. Makna ada soalan Apa dia? Okey, tak ada soalan. Jadi bila orang tanya sebab apa ya Zaidu, sebab apa ya Zaidu, ya Khalidu, tak boleh ya Zaidun, ya Khalidun. Perkara yang pertama perlu kita tahu, isim mabni tidak boleh ditanwinkan. Okey. Bila nakirah maqsudah ataupun isim alam, nakirah maqsudah yang berbentuk isim mufrad. Isim mufrad ni makna bukan jumlah. Kemudian dia pula isim alam, maka dibina di atas dhammah dan tak boleh tanwin dia. Tak boleh ya ayyuha nafsun. Tak boleh ya ayyuha ya apa ya nasun. Ya nasun tak boleh. Ya apa lagi? Baris tanwin tak boleh lah. Sebab apa baris tanwin tak boleh? Kerana ingat setiap isim mabni dia tidak boleh ditanwinkan. Setiap isim mabni dia tidak boleh ditanwinkan. Kemudian yang seterusnya kita lihat, apabila yang dimaksudkan dengan nida itu isim padanya alif lam, harus dua wajah. Contoh, apabila dikehendaki dengan nida, isim padanya, apabila dikehendaki alif lam, maka harus pada dua wajah. Idza urida nida'u ismin fihi alif lam jaza wajhan. Imma an na'tiya qabla al-munada bilafzi ayyuha lil muzakkar wa ayyatuha lil muannas. Makna bila mana dikehendaki nida' itu isim padanya alif lam, nak letak isim lepas dia tapi ada alif lam, boleh ke tak boleh? Jadi kita lihat dekat sini. Yang pertama, sekiranya kita datangkan sebelum munada dengan lafaz ayyuha untuk muzakkar lah, laki-laki. Kalau perempuan muannas kita panggil ayyatuha. Okey. Wa takunu kullun minhuma. Jadilah setiap daripada keduanya, ayyuha ataupun ayyatuha, hiyal munada wa yakunul isim bi alif lam ba'dahuma marfu'an ala annahu sifah. Jadi dia kata kat sini, isim yang mana ada alif lam selepas daripada harfun nida mestilah dirafa'kan. Sebab apa? Ala annahu sifatun. Jadilah dia tu sifat. Dia adalah sifat. Sebab itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuha an-nasu, ya ayyuhan nasu. Jadi bila mana ayyatuha ataupun ayyuha, ayyuha untuk muzakkar, ayyatuha untuk muannas. Bila ada ayyuha ataupun ayyatuha, maka kita katakan selepas dia boleh ada alif lam. Boleh ada alif lam. Makna ada alif lam pada apa? Pada munada. Yang Arab jadi apa? Jadi sifat. Wahai orang yang
kita ya ayuhan nasu, wahai orang, wahai manusia. Kemudian kita lihat contoh dia bagi ya ayyatuhal muwatinun. Ya harfun nida. Ayyu adalah munada. Ya harfun nida. Ayyu munada mabni ala dhammah li'annahu nakirah. Nakirah maqsudah. Ha tu zaidah aja. Al muwatinun jadi sifat. Li ayyi marfu' bil waw. Li'annahu jama' muzakkar salim. Jadi maknanya dekat sini kalau ya ayyuhan nasu, ya itu kita panggil harfun nida, ayyu tu munada. Ayyu. Kemudian ha adalah zaidah. Tak ada i'rab apa-apa, cuma al-muwatin jadi sifat. Macam tu juga ya harfun nida, ayyu jadi munada, ha zaidah, an-nasu adalah dia menjadi sifat. Yang Arab je lah. Perkara yang kedua, apabila didatangkan sebelum munada dengan isim isyarah. Sebelum didatangkan sebelum munada tu dengan isim isyarah yang sesuai. Itu pun boleh ada alif lam juga. Wa yakun isim isyarah, jadilah isim isyarah wal munada. Munada dan isim yang al-muhalla bi alif lam, yang dihiasi dengan alif lam, isim yang diletakkan alif lam selepasnya itu marfu' jadilah dia sifat. Contoh dekat sini dia kata contohnya ya hadhil fatatu ataupun ya hadzal fata. Jadi ya tu harfun nida, hadhihi itu adalah munada. Ya kita panggil harfun nida, ya. Hadhihi munada, al-fatatu jadi sifat. Okey Dikecualikan apa yang telah bincangkan sebelum ni, lafaz jalalah Allah. Maka dikatakan ya Allah. Tak boleh menyebutkan ayyuha ataupun hadza. Tidak boleh. Tak boleh ayyuhallah, tak boleh. Ya hadzallah, tak boleh. Dia kena ya Allah. Makna dikecualikan. Lafaz Allah Ta'ala tak boleh kita letakkan isim isyarah sebelumnya. Tak boleh juga kita letak ayyuha pun tak boleh, ayyatuha pun tak boleh. Ulang-ulang. Okey. Jangan laju kan. Jadi untuk harfun nida ni, sekali lagi kita ulang. Kesimpulan dia harfun nida, dia boleh munada boleh kita letakkan alif lam. Munada sepatutnya tak payah letak alif lam, tapi boleh letakkan alif lam sekiranya ada dua perkara. Perkara pertama apa dia? Iaitu perkara yang pertama, mestilah harfun nida itu ayyuha ataupun ayyatuha. Okey, barulah boleh diletakkan alif lam. Perkara yang kedua, bila mana ada isim isyarah selepas daripada harfun nida. Itu dia, baru boleh buat alif lam. Kalau tak boleh buat alif lam lah. Kemudian lafaz Allah Ta'ala tak boleh guna dua tu. Tak boleh letak isim isyarah sebelum lafaz, selepas harfun nida tak boleh letak. Tak boleh kata ya hazallah, tak boleh. Begitulah juga tidak boleh untuk kita menyatakan ya ayyuhallah, ya ayyatuhallah, tak boleh juga. Wal aktsar fi nida ismillahi ta'ala Allahumma. Allahumma bimim musyaddadah dengan mim tasydidkan ta'widan ala an harfin nida. Makna bila kita sebut Allahumma, maksudnya ya Allah. Mim tu kita tasydidkan menggantikan asalnya Allah. Allah. Humma tu mim yang ditasydidkan itu adalah menggantikan harfun nida ya tu. Ya Allah, ya tu kita buang, kita tambah mim yang ditasydidkan, jadilah Allahumma. Okey Kadang-kadang datanglah munada
dan dihazafkan harfun nida. Kadang-kadang boleh berlaku. Boleh berlaku. Macam mana? Datang munada. Munada isim selepas harfun nida. Munada ada tetapi harfun nida tak ada. Boleh berlaku. Hilang pula sekejap. Okey, boleh kita bagi tahu tadi beberapa perkara yang penting yang tak ada dalam ni. Tak ada dalam buku ni. Ni tambahan. Tambahan daripada Abu Humam punya buku. Dia post Ustaz Abu Humam dia bagi tu. Jadi dia bagi buku tu tebal 300 lebih muka surat. Tapi kita tengok bab munada tadi lah. Kalau buku yang Nahwu Fatih tu ringkas sangat. Jadi paling kurang kita ada penambahan banyak sini. Antaranya kita bagi tadi sepatutnya tak ada alif lam. Tapi untuk harfun nida ada alif lam. Harfun nida yang ayyuha ya juga ayyatuha. Kemudian isim isyarah. Itu semua benda baru yang tak ada dalam Nahwu Fatih. Okey. Kita tengok lagi. Muka surat 81. Contoh kita kata munada tu ada tetapi dihazafkan harfun nida. Contohnya ya sayyida, ya sayyidi, ya sayyidati. Jadi kita tak payah kita contohnya Muhammadu aqbala. Muhammad telah datang. Asalnya ya Muhammadu. Bukan aqbala, ya Muhammadu aqbil. Wahai Muhammad datanglah. Jadi wahai Muhammad datang. Wahai Muhammad jemputlah, datanglah. Jadi kadang-kadang kita buang. Tak perlu sebut ya Muhammadu. Terus Muhammadu aqbil. Okey. Boleh berlaku. Tak saya boleh berlaku. Kadang-kadang dihazafkan. Kemudian apabila diidhafahkan munada kepada ya mutakallim harus hazafkan ya. Kamera elok. Ha? Kamera tak elok. Tak tutup. Tak menghadap muka kamu itu. Bagi kadang. Tengok. Kita tengok muka. Ha. Okey. Kalau kita letak ya mutakallim, apabila diidhafahkan munada kepada ya mutakallim harus hazaf ya boleh, ataupun tak perlukan kepada ya pun boleh. Tengok contoh dia. Contoh dia bagi tahu kat sini sadiq. Sadiq ni maknanya sadiqi. Makna ya sadiqi. Harfun nida. Ya sadiqi, wahai kawanku. Ada ya. Sadiqi panjang, ada ya. Ya ibnu ammi, ya ibnu ammi. Jadi dekat sini kita boleh nak hazaf ya pun boleh dan tak perlu pun daripada ya. Boleh sadiqi. Cukup. Macam lakum dinukum waliyadini. Tapi waliyadin. Dia tak letak ya pun. Boleh, tak ada masalah. Ya mutakalim dalam contoh diidhafahkan munada kepada ya mutakalim. Contoh ya sadiqi. Jadi boleh kita hazafkan ya tu, terus kita hazafkan. Tak perlu tak ya, tak baris bawah je. Itu pun boleh. Contoh dalam Quran pun ada. Rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Asalnya ya Rabbi, wahai Tuhanku. Dihazafkan ya harfun nida dan dihazafkan ya pun dihazaf. Harfun nida pun dihazaf, ya mutakallim pun dihazafkan. Boleh. Cuma kalau kita lihat mengenai dengan abi, ummi,
itu perbahasan yang panjang tu. Ya abati, ya ummati. Jadi benda tu perbahasan panjang, tak perlu kita bahas kat sini lah. Itu serba sedikit mengenai dengan kita panggil harfun nida. Okey. Tapi ada kalanya yatakawwan an-nida' at-ta'ajjubi. Ada juga nida' ta'ajjub, sirah min sirati ta'ajjub bi uslubin nida'. Sirah ta'ajjub, nida' ya la jamalit tabi'ah. Wa yatakawwan hadzal uslub min ya, daripada ya wa hiya harfun nida' dan juga ta'ajjub. Ta'ajjub. Wa minal munada al-muta'ajjab minhu majruran bila maftuhah. Makna kalau kita nak letak betapa cantiknya, eloknya perangai dia, kita kata ya ada huruf lam. Lam yang berbaris atas, la lam berbaris atas, kemudian jamali, ya la jamali tabi'ati, elok, betapa eloknya perangai dia. Okey Kemudian ada yang untuk ratapan, yang kita bagi tahu, ataupun untuk sakit. Contoh wa, ammah. Contoh wa zahrah, sakit belakangku. Jadi wa yatakawwan uslub an-nudbah min harfin nida' wa wal munada al-mandub wa akhiruhu alif. Munada yang dimandubkan, yang diratap itu, dan akhirnya alif dan juga ha. Akhir dia mesti alif dan ha. Contohnya ya zahrah, asal zahrun belakang, tapi letakkan alif dan ha. Okey. Ra'sun kepala, tetapi letakkan alif dan ha, ya ra'sah. Kemudian asifun sedih, jadi kita letak asifah. Okey. Makna, ataupun boleh juga kita letak alif saja, ya asifah. Boleh, tak jadi masalah. Itu semua tak ada dalam buku ni, cuma sebagai tambahan lah. Ada apa-apa soalan, tinggalkan di ruangan komen Habis dalam bab munada. Itulah serba sedikitnya bab munada. Nanti insya-Allah kita akan sambung bab isim la. Isim la, kalau tengok nama Fatih tak boleh faham tu. Nama Fatih tak boleh faham sebab fakta dia hanya satu baris, tak mencukupi. Jadi maksudnya di sini dia kena ada 3 syarat untuk isim la. Nanti kita bincangkanlah mengenai isim la. Jadi isim la ni sebenarnya dia, sebagai pengetahuan awal, la bila mana selepas dia fi'il mudhari' yang dhammah, la taf'alu. La taf'alu maknanya adalah nafi. Tapi la lepas dia fi'il mudhari' juga, tetapi dia mati, sukun, maka itulah dipanggil sebagai la nahi. Tapi kalau la lepas dia isim berbaris fathah, itu dipanggil sebagai la li nafyil jinsi. Okey Kita nak sambung sikit lagi bab la. Nak sambung bab la 5 minit lagi sambung bab la. Okey. 3:36. Lanjut rehat 4 minit. 3:40. Rehat 4 minit. 4 minit. Boleh. 3:40. 3:42 sambung. InsyaAllah. Ustaz Syibhul Mudhaf macam mana? Macam mana saya tak faham. Syibhul Mudhaf. Syibhul Mudhaf ni tak apa penting sangat. Dia cuma, dia lebih kepada kalau kita tengok kat sini, dia lebih kepada ni lah, kita panggil apa ni, isim fa'il, muhsin, la muhsinan. La, kalau seorang muhsinan, kalau 2 orang muhsinai ni, kalau ramai muhsinina, itu syibhul mudhaf. Tapi syibhul mudhaf ni tak apa penting sangat, dia sebab dia jarang guna. Okey. Tapi yang paling penting sekali 2 tadi, mufrad alam
dan juga mudhaf. Itu perlu tahu.